Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua yang menonton kita punya siri pada hari ini. Actually this is the first percubaan saya nak buat focus group discussion secara live mengutip data kualitatif. Jadi tajuk kita pada hari ini adalah what are the roles of union and guilds dalam industri kreatif Malaysia, dan bersama saya pada hari ini ada dua orang figure yang ternama, saya boleh kata. Wow. President of Union TV3, am I right? Cik Khairul Zaman. Ya, dan di sebelah saya Timbalan Presiden Prof Hima, Cik Azizan Rubaan. Jadi boleh perkenalkan diri dululah. Kita mulakan dengan Cik Khairul Zaman. Silakan. Perkenalkan diri. Saya dengan berkhidmat dengan TV semenjak 1994 dan aktif dalam union masa-masa tu lah. Dan bergiat secara lebih aktif di dalam komiti bermula pada 2002, dan pada 2005 saya memegang jawatan presiden lah sampai sekarang, dan juga saya memegang jawatan dan presiden Uni Malaysia Legal Center dan juga presiden Union Asia Pasifik untuk media, dan yang sebagainya dan macam-macam lagi lah, exco di Union Global Union di NEON dan sebagainya. So, itulah pengalaman daripada semenjak 2002 cara aktif sampai sekarang 2023. Dah 21 tahun. Lama tu. Wow, daripada zaman saya TV3 10 tahun lepas beliau di situ, saya dah keluar 10 tahun kemudian beliau masih lagi ada dekat situ. Okey, kita teruskan dengan watak yang seterusnya, iaitu Cik Azizan Rubaan. Silakan. Assalamualaikum, saya Azizan Rubaan. Saya selaku timbalan kepada Akademi Prof Hima. Di dalam Prof Hima, dia ada Akademi Prof Hima. Jadi saya timbalan Akademi Prof Hima. Prof Hima ni adalah persatuan pekerja profesional filem Malaysia. Di dalamnya ada lebih kurang 23,000 ahli yang berdaftar. Jadi apa yang kami usahakan adalah untuk memberikan pendedahan kemahiran, kerjasama dan juga apa dua yang boleh membantu pekerja itu sendiri dari sistem kerja, apa dasar-dasar dan yang selainnya. Jadi penglibatan saya dalam industri ini start tahun 93. Zaman tu saya buat usuk Senturian. Sampailah sekarang lah. Dan lebih kepada buat dokumentari, editing. I see. So itu yang kenal saya punya bos tu, Kubik. I see. Sebab my boss is a cartoonist, bekas cartoonist di Usuk Sontran. Iya ke? Bukan ke Ujang macam tu? Ujang. Ujang. So kita punya industri sebenarnya kecil lah pusing-pusing mana pun dekat situ. Orang production filem drama berjumpa di TV station. Orang TV station kadang-kadang buat part time ataupun freelancing untuk drama dan filem dan sebagainya. Dan kerana itu kita punya discussion pada hari ini adalah saya terpanggil untuk membuat topik ini kerana sebagai seorang pensyarah lah, seorang pendidik di dalam sistem ekosistem TVET, para pelajar kami yang berada dalam filem dalam kursus diploma pengajar filem video, rata-ratanya akan keluar menjadi freelancer. Jadi jaranglah kita nak dengar para pelajar kita ni kalau keluar ni dia kerja kerajaan ke, kalau mana yang berminat betul-betul lah, jiwa dia memang dengan industri kreatif. Jadi bila dia keluar tu kita nak mereka tahu dia ada badan-badan ataupun entiti yang boleh nak membantu di freelancers, memandangkan mereka tidak ada tak makan gaji kan, dia tak ada company untuk menjaga rights dan sebagainya, boleh nak membantunya. Okey, jadi mungkinlah Abang Man lah, saya boleh nak lebih mesra nak panggil Abang Man. Mungkin boleh ceritakanlah sikit apakah peranan union TV3 ni sekiranya para pelajar kita ni ada yang masuk kerja kan dekat area dalam TV3 ni, apakah peranan union dan bagaimana ia boleh membantu? Silakan. Okey, bila kita sebut saja union, mostly kalau pekerja tetap ni dia cuma ingat satu je lah, gaji. So sebab bagi diorang bila kerja tu nak gaji dan nak duit. Tapi dalam isu matlamat perubahan union dia lagi besar, dia lagi luas. So saya cuba terapkan beberapa tahun yang lepas, jangan bincang isu gaji. Sebab gaji tu kalau kita bekerja insyaAllah memang dapat lah. So lebih baik kita membincangkan cara gaji itu diguna. Maknanya kalau you gaji 1,000, macam mana you punya kata ekonomi persendirian dia. Kalau you nak hidup mewah semua, memang gaji yang besar, tapi pada masa sama pihak kesatuan itu kena memahami juga pihak majikan. So kalau kita mau mohon satu gaji yang besar 5,000 yang tak bersangkutan dengan kita dengan kerjaya, so rasanya majikan tak mampu.
So pihak satu mana lebih pada mengadakan satu perundingan bersama. So banyak orang sebut CA atau dia perundingan bersama. So pihak satu kena berbincang dengan pihak majikan, tulis communication, macam mana I boleh bantu you boleh bantu I. So jangan one-sided bila kata union ni kita minta gaji, kita minta jaga benefit, kita minta pedah-pedah yang pelik-pelik semua elang bola lah, elang macam-macam benda. Everything goes around duit. Okay. So bagi saya, alhamdulillah bila saya naik, dah banyak pendedahan dapat data union ni, duit dah jadi nombor 2. Sebab saya pergi ke satu tu, pendekatan faedah dan perundingan bersama. So once benda ni you dah meterai, you dah kemas kini, duit tu datang. So saya boleh cakap lah, adik Lee, bila saya kerja pada tahun 2094, gaji cameraman hanyalah 730. Saya kata itu gaji besar tu. Okay. Tapi bila benda dah meningkat, kita pun nak kereta, nak motor, nak kereta, nak rumah, berkahwin, dapat anak. So costing menambah. So saya pergi satu perundingan, bila company perform well, then we want something more. Kalau company tak perform, umpamanya pasal COVID tempoh hari, pada tahun 2019-2021, kami tidak memohon increment. So something yang orang kata, you kalau union, you mesti ambil duit. Ambil macam mana masa COVID? Syarikat dah pemata balik semua staf lama yang dah sihat sakit. So kita jangan membeban pula apa nama majikan. So at the same time kita kena support syarikat. So 2 tahun kita tak ambil agreement. Tapi alhamdulillah di situ saya bagi penerapan yang jelas kepada saya punya ahli dan dia menerima. COVID ni ada masalah, isu COVID dan juga isu retrenchment. So from there kita dah guide orang. More important is perundingan bersama dan faedah-faedah sampingan. Dia akan ada mileage, dia akan ada faedah shift allowance, dia akan ada adjustment gaji yang sekali 3 tahun. So benda-benda sampingan ni dia akan menaikkan kita punya ekonomi personal ataupun keluarga lah. So penerapan itu yang saya terapkan semenjak tahun, saya katakan pada tahun 2010 lah. Alhamdulillah 13 tahun ni benda tu berjaya lah, saya katakan berjaya. Dan dalam isu saya kata secara umum lah tentang union ni, so banyak kita kata tentang institusi umpamanya every time cakap gaji minimum. So saya kejut bila kerajaan menggunakan gaji progresif. Satu yang saya rasa yes I agree, because Kelantan dan KL dia tak boleh letak gaji minimum di KL sengsara. Dia boleh kata kaya raya. Betul. Kerajaan buat gaji progresif kata something good. Tapi kena ada satu kajian yang lebih detail lah. Sebab jawatan yang sama di Kelantan yang di KL akan bergaduh. Apa besar gaji besar gaji kecil. So benda tu akan jadi banyak isu. Tapi dalam Pak Union, dan kita kena masuk dalam bidang tu, kita kena berunding. Ada perundingan dengan kerajaan, dengan kementerian dan juga daripada majikan. So kalau lah kita kata tiga-tiga ajar di Terengganu, ajar di Johor, ajar di KL, adakah gaji kena sama? So saya rasa kalau gaji progresif tak boleh sama. So dalam perundingan bersama tu kena ada something yang win-win, something yang membantu bekerja di sini dan di sana. So saya rasa mindset untuk union ni kena diubah daripada duit kepada satu faedah, gabungan faedah-faedah yang lebih menyeluruh dan panggil mengandungi semua faktor-faktor lah. Inklusif lah orang cakap. Yes. So jangan more target on disebut union, duit. So alhamdulillah saya rasa on part of Dimitri Union kami berjaya pindah ahli untuk tidak hanya fokus ke duit, semua di skop konfirma ataupun di skop lain. Saya rasa mungkin ada situasi yang perlu dipastilah untuk memastikan apa yang saya kata ni mungkin boleh digunakan atau tidak boleh digunakan oleh pihak lain. Okey, itu kalau kata pekerja yang berdaftar, union ni perlu ada senyam berhad. Kalau nak kata ada pekerja di bawah dia, kena ada minimum 7 orang berdaftar dan sebagainya. Itu adalah kepada company yang ada yang berdaftar. Okey, tapi kalau kata freelancer, freelancer tidak bolehlah berdaftar dengan union, betul tak? Itu kita perlukan Cik Azizan untuk menjawab bagaimana Profima membantu untuk membantu rakan-rakan industri kita ni. Silakan. Okay. Untuk Profima dalam hal-hal macam ni kita sedia maklum, freelancer dia bekerja mengikut projek. Dalam projek itu dia ada apa kata orang tu? Dia ada dia punya syarat-syarat yang ditentukan oleh penerbit contohnya. Jadi kalau nak dikirakan
memang kita tak boleh nak claim seperti mana pekerja yang ada majikan. Sebab freelancer tak ada majikan. Bekerja mengikut pada projek dan kadar bayaran yang telah ditentukan, yang dipersetujui bersama. Jadi di situ perlu diperhalusi dia punya kontrak itu sendiri. Apa peranan Profima? Profima adalah Persatuan Pekerja Filem Profesional Malaysia. Jadi dekat situ kita akan tengok apa yang boleh dibantu golongan mereka ini. Contohnya kalau ada masalah-masalah dengan penerbit, ada masalah pembayaran ataupun tak bayar, tiba-tiba kena tipu, ataupun dengan direktor ada masalah. Jadi kami akan ke depan dan protect diorang ni nak dapatkan hak mereka. Tetapi ada masanya benda tu akan jadi macam satu pertembungan dengan union. Kat situlah berlaku. Kita cuba nak bantu, kan? Tapi kami persatuan, which is tak boleh melangkaui union. Sebab union dia ada dia punya, apa kata orang tu, syarat, dan memang itulah tugas dia untuk protect kerja yang bermajikan. Kami tak ada majikan. Jadi kat situ ada masalah. Masalahnya adalah ke mana hala tuju mereka ini? Siapa yang nak defend? Kalau ada problem macam-macam tu. Apa yang boleh kami cadangkan adalah dengan sebelum nak sign kontrak, kalau rasa macam ada problem, datang minta nasihat. Sebelum sign kontrak Sebelum sign kontrak. Jangan dah. Bila sudah kamu dah sign. Suka tak suka sudah setuju. Betul. Kan macam mana pun tak nak habiskan kerja. Kecuali memang ada penipuan yang terang-terangan, contoh nak dibayar langsung tak dibayar. Itu dah lain cerita. Jadi untuk Profima kita kalau boleh nak minimize kalau begitu. Sebab selagi kalau bukan under union ataupun tak bermajikan, akan sewenang-wenangnya akan dipergunakan oleh bukan semua, oleh mereka-mereka yang dah biasa tahu game ni macam mana kan. Sebab dia tahu budak-budak freelance ni mana dia nak pergi, siapa nak dengar suara mereka. Itulah antara tugas-tugas Profima. Saya sikit. So saya dengan Profima ni rasanya kita dah mula bersembang, berbincang tentang isu freelancer ni semenjak 2005. Saya dah lupa dah nama pengarah Pinah Design masa tu. So kita bincang di Federal Hotel. So benda ni dia masalah dia perbincangan macam ni. Bila kita berbincang ketua pengarah, bila dah sampai ke tahap dapat result tu pula, pengarah tu hilang. So back to square one. Jadi maksud hilang tu perubahan projek pimpinan ke? Letak jawatan, so macam-macam lah. So itu masalah kita punya agensi. Jadi banyak kali sangkut. Macam saya kata dia lah, last perbincangan dengan Profesor Nasir, Dr. Nasir pun hampir mencapai satu perbincangan yang lebih detail, dah hilang lagi. So saya cuba support Profima ni sebab daripada dulu sampai sekarang antara union dengan persatuan dia ada kaitan, dan terutama dalam media. So itu ada lagi. So kalau staff kita resign from the TV3, dan dia jadi freelancer. So Profima dan kalau Profima punya hadir pula tiba-tiba apply masuk ke TV3 dan dapat jadi staff, dia become one members. So anyhow pun kita tak pasti bergaul, berbincang. Sebab saya kata pada zaman-zaman retrenchment berlaku, zaman kegawatan ekonomi, kalau staff saya di bawah 1,000 orang lah tambahan Profima members. So saya terpaksa menyediakan Profima, dan Profima terpaksa menyediakan saya untuk menerima ahli-ahli yang baru ni. Right. So apa yang saya faham dari Profima, dia just nakkan job security. Daripada gaji, faedah pekerjaan, kebajikan, sosial, soalan lah. Jadi kita di freelancer, isu sekarang majikan siapa? Bulan depan majikan A, bulan depan majikan B. Job basis ya? Job basis. So based on contract macam Cik Izan kata. So at the end, siapa majikan dan siapa yang kita nak berunding untuk memastikan kebajikan pekerja freelancer ni terjamin. So bincang A dah tak adalah projek, dan B pula. So benda-benda tu yang kita kata bukan daripada Profima saja, akan pergi ke Finas, jabatan, kementerian dan kerajaan sendiri. Ada satu guideline. Kalau tak, kita sembang lah sendiri. Memang tidak ada guideline lah untuk these freelancers. Sambil yelah hari ni dengan kami ni A, esok dengan B. Kalau berlaku kemalangan di A, macam mana? Ada satu je. Perjanjian bersama. Di freelancer
mungkin kita katakan berkeliling, kita katakan SOP dan benda-benda yang bertulis secara bersama ataupun sebelah pihak dan tiada dimeterai oleh mana-mana pihak. Berbanding dengan union, kita berunding dan memeterai perjanjian bersama yang kemudian di-endorse oleh mahkamah perusahaan. Anyone yang melanggar any semua artikel dalam tu akan berjawab kat court. So di dalam isu perfirma pula, kalau seorang melanggar berkeliling tu, ke mana ni pergi? Bergaduh ke, kena tamat kontrak ke, senyap ke, sunyi sepi, kena tindak lagi ke sebab bos suara, payah. Panjang cerita je perfirma. Dapat kita kalau A atau B melanggar any artikel yang dalam tujuh, akan bawa ke court. Di mahkamah lain ceritanya. Kalau tak habis selesai di mahkamah pusat, akan pergi ke mahkamah lain, mahkamah tinggi, mahkamah rayuan. So panjang ceritanya. Di situ saya nampak Perfirma pun cuba nak menjadikan union salah satu guide sebab benefit, security of benefit and job security. Kalau tak ke mana orang pergi freelancer kita naik kerja, besok pencen, besok tak ada kerja. Itu yang saya nampak antara union dengan persatuan yang saya rasa tingkat yang kita kena duduk, kena bincang soal memastikan yang saya dapat, dia dapat, saya dapat. Win-win lah. Win-win. Sebab kita kebergantungan tu tetap ada. Sebab industri ni kecil. Pekerjanya tu juga. Kadang-kadang kalau bahagian tu 3 contohnya tak cukup, mungkin akan ambil. Akan bantu. Jadi pusat-pusat pun memang kita akan kenal. Tapi kalau kata industri tu kecil, graduanya ramai. Itu macam mana pula tu? Dia industri tu, dia tak, bagi saya mungkin kita kata kecil tu bukanlah kecil, mana kecil dalam sudut komunikasi ataupun networking lah. Sebab saya tengok dalam hidup media ni, dah beberapa tahun dalam kerja media ni, dia rasanya satu sektor ataupun media yang paling besar namanya. Sebab daripada orang yang nakkan produk tu, filem ke drama ke program TV, pada orang yang membuatnya, pada orang yang guide-nya, dan last sekali dia pergi pada orang yang menengoknya. Jadi maknanya semua orang terlibat. Kita tak kata bila industri kreatif ni ataupun pekerja korporasi ni hanya yang teknikal je. Tak, sebab ada yang buat skrip yang bukan teknikal, ada orang yang mengarahkan aku nak program-program macam ni. Dan ada juga orang yang membelinya. Dan yang paling penting, kalau filem ke drama dikeluarkan, siapa yang menengok ni? Bagi besar skop media ni, maknanya permainan kita ni bukan saja je. Maknanya something kita buat teruk, teruk dia. Something buat bagus dia. Cuma siapa tahu dia video kenapa suka kata dia ada buat filem hanya untuk bisnes. Tak kacau. Tapi you go for business, you go for money, apa suka tak suka, lantak. Tapi memang trend sekarang kan, ada duit, contohlah ada orang-orang kaya yang ada duit, dia buka production house. Dia bukan by passion tau, because we can see people yang start production house ni dengan background, start dengan director kan, baru dia open production house. Dengan yang mungkin konglomerat, I have extra money, I want to tabur duit, dia lain kan dia punya operation ni. Macam mana ya Prof Hima, mungkin boleh bagi komen sikit. Sebab orang yang jadi producer kebanyakannya lah lahir daripada bawah. Okay. Dia belajar dari kesusahan tu. Jadi dia faham kalau aku jadi producer, apa yang telah berlaku dulu, kalau boleh dielakkan. Sebab dia akan menyakiti seperti mana dia pernah kena. Jadi benda tu trend dielak. Tapi problemnya bila datang golongan-golongan yang kaya just nak tabur duit, dia lebih melihat benda tu sebagai satu macam bisnes pelaburan yang untung-untung, alhamdulillah tak untung pun tak apa. Jadi kualitinya akan drop. Dan penonton hari ini pandai dah menilai mana satu yang elok, mana satu yang tidak, mana satu yang buat lebih kurang, mana yang buat memang untuk passion. Yang buatnya puas hati, yang penontonnya pun bayar tiket kalau wayang puas hati. Nak capai tahap tu, dia bukan main buat dan jadi duit nak buat kan. Kalau macam tu, kalau nak katakan janji buat, dari dulu lagi kita tengok makin lama kualiti makin drop. Sebab apa makin drop? Passion kurang. Ditambah pula bukan sahaja producer, elemen-elemen lain ni yang artis yang
kena banyak followers. Kan malah nak cakap tapi itulah dia punya hakikat kan. Itu realiti yang secara macam ni segera kan. Ya. Terus jadi artis, terus nama naik. Ya, betul. Lakonan biasa. Ya. Tapi station nak. Ya. Orang nak. Because of the ratings. Ya. Kan. Nak kerja rating sebab dia suka. Ya. Kalau tak ada rating tu problem pula kat station. Ya, betul. Dia businessman. Dia okey, betul. Tapi kalau nak diikutkan sepenuh-penuhnya pula, Tak boleh. yang tukang tengok ni kat rumah ni, apa benda orang macam ni boleh jadi pelakon? Ya. Tapi sebahagiannya suka sebab aku minat dia. Ya, betul. Dia ada satu zaman Jepun pula, boleh kata orang tak lah. Post satu program, bukan satu program, beberapa program entertainment di TV station. Dia nak mesti IG followers dia 2 million and above. Dia ada classification kan, artis grade A, B dan C. Kuih ke, hantar kuih ke, itu nombor 2. Aduh, hai. Followers yang banyak, aku nak tahu. Kononnya, bila dia hosting that program, 2 million lah follower dia. Dia dah wajibkan, arahan kontrak, dia wajibkan post content. Tapi ada data akan menunjukkan bila that figura tu tinggi, follower dia ramai, rating tinggi. Ada ke dapatan dia bagi tengok pada kita? figura tu lah. Kalau artis mostly, yes. Benda tu dia incoming potret, job, drama, filem tu, okay. Ada followers yang maintain. Tapi yang orang kata influencer apa benda semua tu, gone. Ada contoh lah satu orang tu yang kita tengok dalam komersial drama pun, dia cuba masuk influencer tu, cuba masuk dengan mukanya cantik semua. Package. Bakat pun saya rasa pun sebenarnya ada. Okey. Gilap lagi lah orang kata. Tapi bila masuk, that's problem, collect. Walaupun lebih dari 2 juta dia punya followers, tapi gone. So maknanya industri kita ni lebih nak tengok kepada artis. Sebab kenapa artis tu akan keluar drama, filem, dengan TV. So ada je. So kalau influencer ni dia media sosial lah. Dia melaptop semua. Tapi dari sudut macam saya kata lah, dari sudut media ni, kalau you nak ikut you je dan quality tu tak ada, macam saya jujur lah, kalau lah ada orang yang duit banyak, dia buat filem yang dia rasa dia suka, saya rasa kat mana. Ada satu filem tu yang tentang persilatan. Memang cantik, saya tengok memang baik, memang segala-galanya terbaik. Dan di cara dia buat pun scripting memang cantik. Nak melawan Mat Hilal pun. Tapi bila dia masuk ke lapangan, hancur. Kenapa pemilihan pelakon? So adakah penonton kita nak tengok benda yang artistik, high art ke, Yasmin dulu ke, saya suka. Tapi penonton kita tak sampai tahap tu lagi. So dengan kata lain, janganlah buat drama bila drama show sendiri lah. Tak ke mana perginya. Duit yang labur tu saya rasa akan hangus situ tu. Lebih baik duit tu dilaburkan kepada orang yang bersesuaian. Kita ada F10, kita ada macam-macam persatuan. Laburkan dalam satuan dia orang. Okay, then produce drama yang saya rasa berkualiti lah. Daripada rasa aku ada duit, aku suka hati aku lah. Itu semua kerja yang berbahasa lah. Kita ada persatuan banyak-banyak ni, ada orang bincang I nak invest dan bring in some income, profit. So dengan Gafima, adanya Gafima kan, kita baru establish awal tahun ni semasa bajet yang telah pun dibentang oleh KMX kita kan. Jadi dengan perubahan Gafima ni, hasratnya boleh membantu untuk circlekan, untuk wrangle all these persatuan yang dah terdiri daripada script writers maybe saya tahu script writers, directors, actors pun ada tak salah saya. Bagaimana kalau dengan berbilang bahasa? Kita ada berbilang bangsa, kita ada semua races ke ataupun certain saja terlibat? Semua ada Semua ada lah. Saya ada 11 tak salah saya kan total ya. Sorry. Zaman saya cek dulu 25, dia jatuh 22. Sekarang kalau betul sebelah tu tak tahu orang fikir aku. Sebab rasa tak banyak sangat. Yang dah macam berpecah ataupun tak etik, pasal kau pasti. Jadi dengan suntikan bajet yang telah diumumkan oleh PMX menerusi belanjawan 2024 akan datang ni, adakah ia sedikit sebanyak membantu union dengan persatuan ni? Siapa boleh jawab? Zaman Abang Raja zaman lah. Saya rasa sebahagiannya ya. Okey. Tapi dia tak secara menyeluruh. Yes, correct. Sebab persatuan ni ada masanya dia akan tengok pada siapa yang handle lah. Yes, correct. Kan? Kalau yang handle tu dia memang ke depan, dia tahu mencari titik peluang, titik ruang tu, dia akan dapat lah. Okay. Tapi kalau persatuan yang just mencukupkan quorum, jadikan persatuan, dia just dapat untuk cukup dia orang. Ya. Sebagai contoh kita ada apa yang dipanggil DKD,
dana digital. So benda-benda tu semua orang akan apply, kemudian dapat. Tapi kena tengok juga yang apply tu siapa. Ya, ya. Adakah mereka-mereka yang betul-betul nak buat ataupun mereka tahu ini adalah lubuk. Ya, ya. Dia buat duit. Ya, Sebab ada dana. Ya, sebab dana masuk kepada persatuan ni semua kan. Ya. Dana akan masuk. Kalau dana tak masuk pun dana akan masuk kepada dinas. Ada masa dulu, saya rasa 1-2 tahun yang lepas kot, dana ni semua orang boleh ambil. Walaupun bukan orang dalam industri, cikgu ke, boleh ambil. Orang biasa pun boleh ambil. Okey. Kami ni yang dalam industri ni, Dalam bubble ni. berjuang kan. Sesama kita ni nak dapat kan. Tiba-tiba ada pula yang dua-dua ni pun boleh ambil juga. Bajet dengan bagai. Sebab pada masa tu niatnya adalah untuk membantu sebab Covid lah. Ya, industri nak bagi industri kembang. Nak Dia bawa cendana ke? Kan, pada dana apa kan? I tak tahu detail cendana. Dia banyak cendana ke CIDF lah apalah. Dia ada prasana something gitu lah. Benda-benda ni dia akan membantu rakyat. Tetapi untuk orang industri dia tak akan membantu. Ya. Sebab bila portion tu dah diambil oleh mereka dan agihannya pun sama. Contoh dia dapat 5,000, kami pun dapat 5,000. Tapi kami adalah pemain industri. Ya. Orang yang bekerja tu memang nafkahnya mencari hasil kerja daripada malam sampai siang. Itulah dia. Ya. Tapi sama dapat dengan kawan-kawan yang try ambil ni sebab nak kelangsungan hidup tu menambah. Jadi kat situ tak fair lah. Kalau benda tu diteruskan, dia akan jadi macam tak ada keistimewaan sama ada orang industri ataupun bukan. Sebab public pun boleh ambil juga dana yang dia peruntukkan tu. Harapnya selepas dah tak ada COVID ni, dia akan balik kepada normal lah. Sebab benda tu lah yang akan memberi kelangsungan kepada pekerja filem. Bila pekerja filem bergerak, ekonomi secara automatiknya akan naik. Ya. KDNK pun insyaAllah akan naik. Saya juga dapat feedback juga Syed Izzah dengan Abang Mat lepas COVID ni job tambah sebenarnya tau. Sebab orang dah start start shooting balik semula kan, job-job pun dah start masuk, tetapi pendapatan semakin kurang. Jadi saya terinspired lah. Saya baca satu tulisan daripada orang overseas penulis kan, dia kata why does artists are so poor, which saya terpaksa akui betul dalam industri ni. Not so poor lah. Yeah, but I mean like dia nak generate income to go like beyond tu agak sukar kan. Jadi kenapa senario tu berlaku sebenarnya? Okey, sekarang kalau Dija kata banyak market naik lah sekarang ni. Saya rasa mungkin ada sikit perbetulan. Sebab last few days saya tertengok TV lah. Kadang-kadang kerja TV pun tak tengok TV pun. So tertengok TV, kenapa kau duduk di dalam program zaman-zaman Jepun, ulang balik. Tengok lagi senario. Kenapa lah program ni? So kita sembang-sembang dengan beberapa kawan-kawan yang di Pembangunan Pesa dan juga dengan production house, job tak ada. I see. Kita kata kalau mungkin TV tak ada duit untuk siarkan program baru, drama baru, okeylah kita faham lah. Tetapi kita berbincang dengan production house, kita kata kita pun tak dapat demand daripada TV station. Mana TV station tak minta drama dan dia pun tak boleh buat. Saya kata direct daripada Media Prima, yang main utama lah, Media Prima dengan RTM. So these dua orang generasi ni tak demand for new program ataupun new drama semua. So dia pelik, kenapa jadi macam ni? So mungkin terkata trend November Disember kot, akhir tahun bajet mungkin dah ada dah tutup akaun, dah tutup semua. Tapi bila salah satu channel TV terkatakan tiada program baru, penonton akan lari. So di situ saya termenung semalam macam kenapa kita punya industri ni sekejap melambung. Kalau artis tu berlakon di TV3 8, 7, 9 Astro Hijrah, habis dia rembak semua artis tu. Tiba-tiba je artis tu akan hilang. So kenapa industri kita sejak naik, sejak turun? Demand daripada mana? Ada setengah saya dapat kenal pasti stesen TV pun demand. Bila production house datang, saya nak buat drama ni, I nak sekian bajet dan pelakon ni mati production house. Ke bajet kecil, nak pelakon yang mahal. Ya. So itu kena cut bajet. Who's the player, who's the main player sekarang ni? So adakah production house main player? Tak sebenarnya. So dalam tu yang The Profima dengan Gavima dengan apa benda akan cuba mengepasti balik. Kalau TV station hanya perlu demand produk dan tapi kalau you bagi bajet, mati semua persatuan.
Dan berkait dengan kalau kerajaan kata okay, kita bagi dana membantu kepada every producer production house untuk membuat program bagi filem drama whatever semua. Agihan tu semua betul-betul kemeh, cantik, terbaik lah. Kalau tak macam Cik Zan kata lah, semua orang nak pakai. Dengan matlamat maknanya memajukan industri. Tapi industri maju ke? Dah berzaman ni. Ya, betul. Bulan lepas benda ni jadi, tak logik tu kita bersembang. Ya. Rasanya dah berpuluh tahun. Macam tu juga. Banyak satu filem kita yang meletup benda-benda untuk tak ada. Akhirnya kita katalah mak kilau lah meletup. Overseas dah menambah award Kalau dah kat sini, okey lah. Tak ada kata apa lah. Benda tu sejarah. Tapi tu dah ada. Ke arah mana kita nak pergi? Kalau kerajaan bagi 1 bilion pun untuk industri dan kita tak tahu nak ke arah mana. Bukan masalah juga. Yelah macam tu lah. Kalau dah bagi pun dah dapat pula agihan dah pula. So Yelah, payah cerita. industri kreatif ni luas ya. Dia bukan semesti audio visual saja. Kita ada seni kreatif, kita ada tourism, itu semua bawah animasi, itu semua bawah kluster kreatif industri kan. Dia agihan tu dulu lah. Masa dulu lah. Brush House tak wujud. Every TV station membuat program sendiri. Filem, kalau TV3 dah kita ada APT tu membuat filem Lurah dan Rendam Chef Wan. Kita buat sendiri. Program drama kita buat sendiri. So tak pernah wujud Brush House. So title Profima pun ada pun mungkin slow lepas mungkin ada 3 orang. Tapi bila industri tu dah berkembang bagus title bagus lah. Freelancer dah bertambah. So drama ni kita dah TV dah tak nak terbeban. Kita bagilah freelancer buat. Industri tu cantik lah tu. Agihan kekayaan di TV station dia beri kepada freelancer. Tapi kenapa freelancer pula tak terjamin kehidupan dia? Macam juga gaji poor. Tak semualah ada yang kaya raya. So tapi kaya raya tu kena ingat. Tapi banyak tu kena simpan. Labur kena buat brush out, kalau tak mati. Datuk tu Aida. Daripada mana dia datang? Dia dah produce sendiri. So kalau lah career path untuk artis ni yang masuk tiba-tiba hari ni dah nampak ada net 20 years aku nak bimbingkan this macam semua tu belum nak kru macam mana lighting man, audio man, semua script writer semua mana dia tahu pergi. So tentu saya rasa kena pergi ke Fina dah kot. Fina kena tengok lah industri ni dia jaga macam mana. Mungkin Profilman time tu nak support orang buat Profilman dan di dalam Profilman ni semua ada. Tapi mostly sama juga dalam uni. Definisi of terms tu memang lekat dekat dalam Profilman tu. Semua disebut lah. I mean like kalau gaffer, lighting man, audio man semua ada. Semua disebut. Kita ada 20 lebih bidang yang berlainan. Senang cerita dari content creator tu sampailah editing, sampai boleh TS keluar lah TV kan. Semua tu ada. Bermakna dalam bidang-bidang tu tadi pula berapa ramai satu bidang, setiap satu bidang berapa ramai. Dan bila tahun ke tahun yang dah berumur tu, dah berusia tu, agak ke mana pula? Yang baru pula naik. Saya tegur sekali dia punya presiden. Bukan tegur lah, tanyalah kenapa Profilman ni pasal tuan pekerja profesional filem panjang. Tanya dia, kenapa filem ni? Drama mana? TV program mana? Tapi dia kata zaman-zaman penubuhan dulu filem ada antara dunia trust. Sebab tu kata tadi filem trust freelancer, drama TV buat. Okey, TV pun TV buat sendiri. So kita tak bagi pada freelancer. So bila dah berubah dia kata, bang abang kena besar Profilman tu. Tak tahu filem dah, kadang-kadang orang takut. Dia bekerja filem je, saya tak buat filem. Sebab ada setengah saya jumpa kawan yang kerja untuk MFL, Liga Bola kita. Semua freelancer. Semua tak join Profilman. Sebab apa? Tak masuk. Sebab apa? Sebab tu filem. I see. Sudah atas nama. Sebab pemahaman dia macam ni. Kalau atas nama filem tu, dia akan merujuk apa saja medium, sama ada filem, drama, telemovie ke, dokumentari, termasuk vlog sekarang, zaman-zaman sekarang ni, itu dalam satu term filem. Sebab zaman dulu apa-apa pun buat iklan pun filem juga. Gunakan filem, gunakan reel. Dia pukul rata lah semua. Pukul rata lah atas nama satu medium. Kalau kita nak letak, kan besok nanti tumbuh pula persatuan
buat drama aja. Satuan Pecahan. Satuan buat dokumentari dah. Saya ingat Prof Hima kena buat jariwara lah kot lepas ni. Kena explain balik kan. Dia atas nombor 1. Ya. Tapi semua duduk dalam yang sama, dalam rumah yang sama. Senang nak pantau. Kalau benda tu bersepah-sepah ni, kan, kalau ada masalah, orang akan anggap masalah kecil saja, kecil. Sebab suara tu tak boleh dengar pun. Betul. Prof Hima dengan akademi Prof Hima akan bergerak tu. Ya. Saya nampak tu. Jadi saya nampak Prof Hima dia ada 26 definasi of terma tadi kan. Jadi adakah ia align dengan akta Finas di mana mereka pun ada menggariskan apa-apa yang perlu dilakukan sebuah akta ke klausa ke perlindungan dan sebagainya kan. Adakah dia align ataupun you all create kan? Ikut pada atas tema-tema tadi tu. Sebenarnya dari dulu sampai sekarang ada sedikit perubahan. Sebagai contoh dulu kalau nak buat filem memang filem lah. Sekarang semua digital. Dulu nak hantar apa kalau produk masuk dari beta. Sekarang hantar pakai mini hard disk pun boleh. Sebab digital. Jadi benda-benda tu semua perlu sedikit sebanyak akan bertukar lah. Kan gerak kerja pun sama juga. Dulu mesin semua pikul kamera besar-besar. Pintu pun tak ada dah sekarang. Tak ada dah. Bagian ni pun boleh. Phone. Sekarang semua pakai yang ada pakai DSLR ataupun Sony. Jadi benda-benda tu semua dah berubah. Terms pun akan berubah. Tetapi gerak kerjanya basically sama. Kan tetap juga kena ambil angle. Shot tetap nama yang sama. MS ke, rosak apa ke, apa semua. Jadi perubahan tetap ada, tetapi bukanlah menyeluruh. Cuma untuk dari segi ke arah pendidikan perlu dinyatakan terms yang sering diguna pakai. Dalam kan industri. Nanti student tu tengok, literatur ni sebut lain. Ini sebut lain tapi benda yang sama. Jadi benda-benda tu nak diselarikan. Patut boleh ada ke satu buku terma lah kot kita boleh share lah untuk students Part Prof Hima saya rasa yes. Kita dah ada akta Finas. Semua akta tu kita kena dalami dan kemungkinan akan wujud satu macam kata satu polisi, satu SOP ataupun satu guideline lah, kata-kata perlembagaan whatever lah. Sebenarnya tu yang saya rasa kena ada rekat yang kita bincang tadi. Everything should be there. Maksudnya satu persetujuan bersama antara pekerja Prof Hima dengan ada ahlinya dengan pihak yang mentadbirkan industri ni, bidang kata dulu seperti kementerian dan so on. Ada satu something, ada satu guideline. Aku nak ni, anak tu, anak ni kena something. Habis semua setuju. Sebab dalam ni saya nampak dia orang punya kebajikan siapa nak jaga? Okay, dalam part kesatuan kita ada perlindungan bersama. Majikan yang bayar gaji kita dapat bayar faedah kita dan dunia pun boleh demand from time to time apa benda yang kita nak dan bersesuaian dengan pihak majikan. Dan maknanya perlindungan bersama tu dah ada. CA dah ada, dimeterai dah jadi award mahkamah perusahaan. Dan kita pula tak boleh bergerak suka hati. Kita di-cover oleh akta kesatuan sekerja di bawah Jabatan Haluan Kesatuan dan Kementerian. So, kita sendiri sebagai pemimpin ni tak boleh nak cakap marah, tak boleh nak jawatan, tak bergaduh suka hati. Sebab ada dia punya akta khas yang cover everything. Duit RM10 keluar ada everything. Dan bila berbincang dengan pihak majikan, ada satu lagi akta. Akta perhubungan perusahaan. So dah satu pula pihak majikan dengan pihak persekutuan satu akta cover. Pihak saya sebagai union ada satu lagi akta, dah dua akta. Ada satu akta lagi, akta kerja. Sebagai apa? Saya pula rasa sama adalah pekerja. Saya tak boleh melanggar polisi daripada majikan. So 3 akta yang dah ada di dalam union ni, yang dikait union, masuklah akta OS ke, KWSP ke, belum lagi cakap pasal akta kontrak kalau kita sign kontrak. Dalam 4 orang, akta mana yang cover? So hal benda survivor perlu dijaga. So, kalau ada satu guideline ataupun akta baru untuk pekerja industri media whatever lah, kita katalah industri kreatif, kalau diperkenalkan satu akta baru, ada unit baru, jabatan baru, so cantik. Maknanya dia ada guideline lah. Sekarang ni guideline kau kat mana? Itu berbanding persatuan dengan union. Jadi selamanya Prof Hima berfungsi ni kan, ada tak you all legal advisor ke? Ada. Ada Ada. Cuma macam tadi lah,
itu strongnya antara union ataupun tidak, atau persatuan. Yes. Union ni memang betul-betul memang jaga pekerja itu Ya, sendiri atas nama union. Sebab dia adalah pekerja, sebab dia adalah pekerja. Ya, Macam ya, kami ya. ni freelance. Dia pusing macam mana pun, kalau freelance dia akan ada loophole yang orang tak boleh nak protect. Macam mana pun sebabnya dia datang ke seorang kan, dia individu, dia sendiri. Dia lain lah kalau dia ada banyak duit, dia datang dengan peguam dia sendiri. Itu lain cerita. Producer pula takut. Kalau dia datang dengan peguam, Yalah. dengan peguam Cikgu lain lah. Cikgu lain sebab Cikgu lain lah. sembang lagi. Ya. Take it or leave it. Itu lain industri kita kan. Itulah dia kan. Saya ada satu kes daripada Profima. Sahabat saya bekerja dengan ahli Profima dan bekerja dengan industri. Kontrak dah sign, cantik semua, payment sekian-sekian. Tiba projek habis, duit tak bayar. Bising. So saya tak tahu secara detail, tapi tiba-tiba dia kata, "Man, aku dah pergi ke JDK reject." Tapi memang JDK reject. Hang nak mengadu JDK atas sebab apa? Pelanggaran kontrak. Correct, betul. Tapi JDK juga menghubungi majikan untuk berunding. Majikan tak wujud. Majikan tu bagaimana? Rupanya kontrak dia sign tu dengan tahap-tahapa punya company. Yang kita bila sign kontrak, cantik, duit dan teman-teman dan nanti ada kita semak tak sekat wujud tak wujud. Man, dia dah semak. Ya. Bankrupt ke tidak? Kontrak apa semua. Ketika bulan duit masuk cantik. Kita pun senyap duit. Ya. Bagi report JDK kata majikan company tu tak ada. Lah. So, macam mana bagi ceritanya? Kita kantor lah duit dia sebahagian. Ya. Drama filem tu dah selamat semua. So macam mana nak hidup ahli Profima macam ni? Saya pernah nampak kes macam ni juga. Betul. Teman-teman kita tu tak ada backup daripada kata nak pandai kerajaan daripada Jabatan Tenaga Kerja yang menjaga semua pekerja. Apa freelancer ni? Kan bekerja kan? Dia juga penyumbang pada gig ekonomi kan? Betul. Gig ekonomi telah dibentangkan di Parlimen bulan 10 tempoh hari oleh Kementerian Sumber Manusia. Pada masa sama, kepimpinan Profima dah pergi ke kementerian dan berbincang tentang industri freelance. Kementerian mentaksirkan freelancer ni adalah gig ekonomi juga. Adik-beradik daripada Grab ataupun Foodpanda. Ya. You bekerja, you ada majikan you tak ada petai dengan you. Tapi benefit dia macam mana? Angin ke laut. Orang pun sama. Dia ada majikan, orang yang bayar gaji. Tapi rupanya majikan tu tak ke mana perginya. Tak ada petai. So dia beranggapan freelancer ni adalah gig ekonomi juga. Perlu dia masukkan dalam binaan akta kerja. Jadi cuma yang gig ekonomi untuk yang Foodpanda kita semua ni belum diperbincangkan secara detail. Dia cuma dia ada peringkat dasar-dasar kementerian. So saya berbincang dengan orang, dia katanya pun nanti will take some time lah. Sebab dia kena terahkan gig ekonomi tu macam mana. Saya kata please include the freelancer. Bukan gig. Bukan dia orang tak ada majikan yang sebenarnya. Dia bekerja atas arahan orang tertentu. Dia ikut dia habis. So kalau jadi kemalangan apa semua, siapa nak cover? Mungkin yang kerja Foodpanda kita tu tak ada isu, tak ada apa mungkin lah. Tapi diorang ni kemungkinan persatuan akan cover. Persatuan dah comel. Tapi persatuan pun limited juga kan apa yang boleh dibuat. Ahli Tak semua berbahaya kan. ada, ahli tak berbahaya pun ada. Macam mana nak survive. Ya. Jadi masalah tu? Masalah juga kan sebab persatuan dia bukan dari income. Yes, correct. Persatuan sebahagian income dia datang dari ahli membayar. Itu biasa, kecuali persatuan tu dia ada buka kelas dia sendiri. Dia ada buat mikir-mikir dia jadi sendiri. income lah. Dia ada income yang lain. Itu lain. Itu dah cerita lain dah, penambahan income tu sendiri selain daripada ahli membayar. Selain dari itu, kalau nak dapat sumbangan apa semua ataupun nak bagi hadiah kepada kalau Sumbangan ahli sakit sapu hati ke kita nak bagi sumbangan. Datang dari mana duit tu? Ya, kalau bukan daripada collection ni kan. So, kos operasi lagi. Kos operasi dah memang tiap bulan. Jadi benda-benda tu semua kalau tak ada satu kata orang tu income yang mungkin tiap bulan ni masuk ataupun ikut 3 bulan sekali ke, memang payah nak sustain. Sebab at the same time orang yang membayar akan tanya apa dia dapat. Ya, betul. Kan? Betul. Dia dah jadi ahli. Betul. Apa dia dapat? Betul. Dia ingat investment padahal itu adalah ayuran sekalian kan. Jawab soalan tu, saya nampak dah. Saya nampak Profima tu should be satu prosedur.
bukan berdaftar ROS, Persatuan Gabungan Persatuan Jangan. Gabung sebagai syarikat di bawah SSM. Dan you function as syarikat, ada director, ada orang kerja semua. Dan di bawah itu all the persatuan. Di situ guideline boleh dibuat. Untuk makluman, memang kami ke arah itu. Bila tertubuhnya Akademi Profima, automatik dia dalam bentuk company. Dalam ROS Negara Berhad. Jadi kat situ, contohlah, kalau bayangkan kalau persatuan tak ada, nanti kalau kita buat kelas, duit nak masuk mana? Bayar? Ya. Akaun siapa? Ya. Itu yang paling mudah. Akaun pula kan? Itu paling mudah. Ya. Pusing macam mana pun mesti kena ada satu akaun atas masyarakat. Seni Berhad contohnya, tak kisahlah apa nama pun, kat situ lah dia. Saya tertarik dengan idea mengadakan income untuk persatuan itu sendiri kan, kerana yang berlaku dalam industri muzik, mereka ada collection of royalty. Di mana bila you play music di mana-mana, you ada tampal CMO, apa dia jadi 3 CMO dia, Collection Management Organisation, ada MACP, ada RRM, apa lah, lebih ada 3, saya lupa lah sisi saya tu. So dia ada 3. Jadi dia ada badan yang menguruskan collection royalty, dan pemuzik ni yang original makers lah, dia punya record label, mungkin dia punya lyricist, dia punya composer dapatlah dia punya income kan. Tapi kalau kata untuk industri audiovisual ni, tidak ada digariskan bahawanya kita boleh menerima royalty, kecuali semasa dia tanda tangan kontrak. Mungkin ada sebelum itu lain cerita lah, tapi jarang berlaku lah kalau kata di industri Malaysia especially. Jadi kalau kata Profima, mungkin you rasa ada keperluan ke di mana you punya anak-anak buah, the technical workers untuk menikmati sama-sama, some kind of royalty ke, pembayaran secara remuneration ke? Kalau royalty tu boleh katakan mustahil akan dapat. Sebab macam tadi saya sebut lah, bulan sedangkan saya kontrak lamsam. Ya, betul. Habis. Betul. Kita tu boom ke tak boom ke? Itu lah payment dia. Itu. RM1 lah. Ya. Yang kau sign tu lah kau dapat. Jadi kepada kalian memang tak ada. Kecuali orang-orang ni tadi, dia ada kata orang mutual understanding dengan Profima. Okey, kita buat job ni atas nama Profima, dan kalau ada income yang lebih, margin yang lebih akan dibagi. Tapi benda tu pun kena ada kontraknya juga. Dengan producer lah, of course. Dengan producer lah, of course. Kan? Dan lagi satu, kalau benda tu tak diperhalusi pun akan kena tipu juga. Ya. Sebab jalan nak penipuan ni macam-macam. Pantang ada kesilapan sedikit. Dan saya rasa kalau nak pasal royalty ni untuk orang kuilas adalah mustahil. Adalah mustahil. Buat masa ni lah, selagi tak ada akta yang betul-betul yang jaga mereka ni, memang tak akan so, kalau berlaku di Amerika kan, dia ada Script Writers Association Guilds, SAG kan, dia ada Actor Guilds, technical workers ni, macam-macam jenis guild, tapi dia ada, dia mewakili lah satu-satu, dan senang orang-orang ni berada di belakang dia punya players, dan kalau berlaku apa-apa mereka lah. Sebab saya tengok report pun berkata every year dibuat piket, selagi tak dapat memenuhi apa tuntutan mereka, selagi itu mereka tak akan berhenti buat rally dan sebagainya. Tapi Malaysia belum lagi sampai ke tahap tu Dia benda ni saya masuk isu international lagi. Okay, silakan. Dia jadi macam ni sebab kalau di Malaysia ni, sorry to say lah, kebanyakan pekerja filem kita baca kontrak pun malas. Dia tahu amount tu. Duit berapa kan? 3 bulan ni cukup ni. Kat situ. Ya. Dia tak baca betul-betul. Apatah lagi kalau nak adakan benda-benda macam tu. Macam di belah barat sana, industri tu memang dah lama. Dah mature lah kata Dan dia orang sendiri tahu, kalau aku tak buat ni, tak siapa nak protect. Ya. Kalau macam freelance kat Malaysia ni, dia anggap kalau company tak ada, dia akan jadi kembali. Benda macam tu dia nak mudah. Benda mudah. So kefahaman, awareness memang tak ada. Kebanyakannya. Sebilangannya ada. Tapi kalau ada pun, nanti kawan tu cakap, alah apa kenapa? Pening kan? Complicated sangat kan? Dia tak bulan masuk sudah lah. Ya. Isu royalty, dia isu IP, intellectual property. Kalau kita penerbit proposal, kita punya touch tu 100%. So kita ada royalty lah. Kita yang menyanyi, kita menyanyi 100%. So pekerja-pekerja freelancer ni, dia punya touch tu
Kelantiman, Ornament, Cameraman, Ya. 10% daripada persen scriptwriter, so satu kombinasi yang besar. Macam Cik Izan kata, betul saya setuju lah. Nak bagikan dia royalty tu memang payah. Memang mustahil lah. Tetapi saya setuju juga term of contract. Kalau drama atau filem kita buat ni mencapai angka yang sekian-sekian, dia akan dapat bonus. Bukan artis yang dapat bonus. Tapi bonus dia lain daripada royalty kan? Dia pun tak disebut. Royalty ni kalau you dia lain. Riran kena bayar. Tapi kalau benda tu berulang-ulang, rasanya meninggal lah orang yang mengambil right tu. Kena bayar macam umpamanya macam arwah Tasri Pramli punya royalty semua dah habis. So ada This is the last year yang family dia akan terima. So pertama-tama ada kalau tak berpanjangan, meninggal orang yang nak riran dengan program dia punya visual. Okey. Masuk dalam isu royalty juga, di pihak satu lagi terbeban. Umpamalah ada satu syarikat radio, dia tak boleh run audio royalty. Dia nak masuk dalam YouTube pun, tentang TV program pun tak boleh masuk royalty. So satu pihak dah terbeban dan satu pihak mengaut pedah-pedah. So kombinasi itu saya rasa perlu nak pasti. Sebab yang ni aku nak royalty, aku nak duit. Setiap kali hari run aku punya lagu ni, aku dapat something. Hari run aku punya filem program, aku dapat something. Tapi pihak yang run ni, araki aku. Every time dia duit dia kena bayar. So sampai satu stage, satu program di TV3 itu heboh kat daerah. Tak boleh siarkan lagu sewenang-wenangnya. Dan tak boleh buat live dia punya konsert. Kenapa? Royalty. So apa jadi sekarang ni? Dia panggil artis, menyanyi, okey bayar RM1,000 dan TV live tak wujud lah sebab royalty. So ada manfaat terbeban pihak lain, ada tempat menguntungkan pihak lain. So dalam sudut pembayaran bonus saya rasa cantik. Because kalau lah staff ataupun pekerja freelancer dapat, aku nak bonus, itu nampak yang terbaik. Kalau buat yang terbaik tak dapat, cerita lain lah. Itu legal punya action pula. Tapi kalau tak terma tu, cara kerja ni tak baca kontrak, itu payahlah. Sebab nak tengok balik Cik Azam dia kolok lepas lah, pekerja filem, pekerja drama ni datang dari mana? Minta maaf katalah, kemungkinan SPM yang fail, sekolah drop out semua. Tapi semua bila saya nampak akademi ditubuhkan, macam mana? Akademi ni akan membina orang-orang ni menjadi yang jadi pandai sikit. CJ, training, kursus, workshop, ni orang yang bagus yang akan membina kita punya kreatif industri. Dan bersama yang sekarang ni, yang dulu macam mana? Apa yang Prof. Muhammad ni, saya setuju. Sebab maknanya yang lepas tu dah lepas lah. Industri dah rosak tu rosak lah. Tapi future industri, dia orang tengah buat. So support dia kena penting. Untuk future akan datang ni, contoh dulu kita akan berhadapan dengan student-student yang keluar daripada sekolah-sekolah filem ni. Ramai. Minimum pun sijil kan? Minimum sijil. Dalam ramai-ramai itu hanya beberapa persen saja yang boleh buat kerja. Kenapa? Sebab yang mengajar pun tak pernah ada pengalaman bekerja. Itu realiti. Bila masuk dalam bidang, kau dulu belajar apa? Belajar ni. Tapi kenapa kita tak tahulah lecturer tu ngajar macam tu. Sebab lecturer tu tak pernah dalam bidang, dalam lapangan. Itu problem. So sekarang ni kita ambil orang yang betul-betul dah masak dalam bidang lapangan. Sekiranya dia tak ada cert, kita akan cuba bantu sampai dia ada cert untuk membolehkan dia layak. At least ada BTO ataupun ada SKM. Dari situ akan gunakan dia punya kemahiran tu mengajar balik. Pengalaman tu, kemahiran tu mengajar balik. Sebab apa-apa pun dia akan melibatkan debate dan skill lah. Pusing macam mana sekalipun dalam bidang kita ni, kita tak akan pasang kita punya sijil kat dada ni. Kita tahu aku graduan daripada ni sekolah filem ni. Orang tahu ini wire kau boleh gulung tak? Kalau wire nak gulung pun terkekel. Sekolah mana ni? Mana datang ni? Ini jadi pasal yang dia ada pekerja swasta. Kita kerajaan ni dia sikit. SPS yang gaji, diploma yang gaji. Tapi swasta ni bawa diploma pun gaji kau sama je yang SPS. Mana ada tu? Apa tak ada kau pula. Jadi saya masuk sebagai pemegang diploma sama gaji yang sijil. Dengan tak ada sijil pun. Tapi tak apalah. So kita learning process. Saya kata, oleh saya lah, saya bagi saya 6 bulan.
So ada boleh perform atau tak boleh perform. So kalau boleh perform, then I stay sampai sekarang lah 20 tahun. Okay, isu sekarang di international lah. Saya nak cerita yang Ica tanya soalan tadi. So why kita tak boleh jadi yang macam di US semua? Pertubuhan union ni wujud dekat saya di Boston, US. Di situlah pencambahannya hak asasi manusia, hak suara, Melato. Jepang orang susah kat mana? Europe. Kenapa US hancur? Cerita lain lah. Jadi union dia US ni dalam 2-3 tahun lepas ni baru wujud, baru dibenarkan. Amazon pun dah ada, lepas tu Microsoft pun dah ada, tapi pada cabang besar-besar, not the whole country. Tapi guild ataupun persatuan ataupun badan-badan freelancer ni wujud. Kenapa? Luar negara tak ada pekerja tetap. UK, BBC tak ada pekerja tetap. Semua freelancer. Australia tak ada pekerja tetap. Semua freelancer di bawah Media Association of something, MACC, MAAU something, I lupa, minta maaf. MACC. I lupa. Okay. Dia persatuan freelancer. UK pun di bawah Back to BCTU pun freelancer untuk BBC. US bersama. So isu perfilman sebenarnya dia tak bersendirian. Around the world semua ada freelancer. Collectively ada masalah yang sama. Bukan masalah lah. Isu yang sama isu lah. sama dan cara perubahan di US, di Australia, di UK boleh diguna pakai oleh pemerintah. Because you are not staff, you are not union. Sama di UK, US dan Australia. Dia bukan union. Dia guild. Tapi how strong ada semua yang dia boleh buat. Okay. Benda tu saya tiru sikit. Lah. Dia dah pergi overseas banyak belajar. Okay, aku cuba buat kat Malaysia. Balik kat Malaysia pada 2000, balik daripada khusus pada meeting semua 2010 saya set up Unime Malaysia. Ini semua media, entertainment, industri kan. Okay. Saya tubuh Unime Malaysia. Dalam tu semua lah ada si Syed Hussein, Syed Hasan, Tuan Hasan, Yaya semua. Dalam tu ada siapa? TV3 Union. Dan TV3 saja ada 2, TV3 eksekutif dan eksekutif, private studio. Kita ada Art Hijrah Union, kita ada Astro Production, Astro sendiri, Astro Entrepreneur, dah 6 union. Kita ada satu lagi Writers Association. Lepas tu kita ada Portal Kreatif. Bayangkan 8 persatuan dah ada dalam Unime saya. So kita cuba nak buat macam KIP di UK dan US. Sebab dia orang Perfilma. Perfilma tadi tu di bawah pimpinan lama, tak masuk. Syed bawa fotokreatif dia. So Syed masa-masa saya Imam Hasan bayangnya fotokreatif bersama saya. Masih lagi presiden ke Encik Syed? Syed sekarang dah masuk ke Perfilma. Ketua dia lah. Ini presiden dia dalam akademi. So 8 persatuan dan union writers follow I juga dulu. So kita bergerak sama-sama.